Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya kasihi barisan ahli jawatankuasa surau, tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesihatan, kelapangan, kekuatan sehingga dapat sama-sama kita pada malam ini hadir ke surau dan kita dapat menyempurnakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kita dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semua amalan yang kita kerjakan ini dan juga amalan-amalan saleh yang lain yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadi penyebab untuk kita mendapat rahmat Allah dan akhirnya kita menjadi salah seorang penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sampai kepada tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir cerita tentang alam akhirat dan tajuk yang terbesar dan yang kita impi-impikan selama hidup kita di dunia ini untuk kita mendapatkan nikmat yang terbesar ini, iaitulah al-jannah ataupun syurga. Baik, al-jannah ataupun syurga ini merupakan motivasi terbesar untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah neraka merupakan peringatan terbesar untuk kita taat pada Allah, maka syurga merupakan galakan yang terbesar. Galakan yang terbesar untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cerita tentang syurga merupakan cerita kemuncak kepada segala kenikmatan, kesenangan yang bakal diperolehi oleh orang yang beriman. Kemuncak makna tidak ada dah cerita yang lebih daripada itu. Kalaulah hati kita cerita tentang syurga pun tidak tertarik, dia tidak ada cerita yang lebih hebat daripada itu, syurga dan isi-isinya. Jadi tujuan Allah Ta'ala menceritakan tentang syurga dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW adalah supaya kita tertarik untuk kita berusaha agar kita menjadi salah seorang penghuni syurga, seperti mana nanti kita akan lihat yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, syurga nama yang paling utama adalah Al-Jannah. Nama syurga yang paling utama adalah Al-Jannah, walaupun di sana ada lagi An-Na'im, Ma'wa dan banyak lagi nama-nama syurga yang lain. Baik, Al-Jannah, apa makna Al-Jannah? Sebelum ni bila cerita tentang neraka nama yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran adalah An-Nar. Kan? Kenapa digunakan An-Nar? Sebab elemen ataupun unsur api itu adalah unsur utama dalam neraka.
Dan api dalam bahasa Arab kita sebut nar. Maka neraka itu salah satu namanya adalah an-nar, api. Baik. Syurga pula namanya yang paling utama adalah al-jannah. Al-jannah berasal daripada kata kerja jannah. Dalam bahasa Arab, jannah membawa makna satu, terselindung. Jannah maknanya terselindung. Jannah maknanya tertutup. Kalau orang gila kita panggil dia majnun. Majnun asal daripada perkataan jannah juga. Tertutup. Tertutup disulah akalnya. Akal yang tertutup. Berarti tak waraslah. Kalau makhluk yang namanya jin, juga daripada perkataan jannah, maknanya tertutup, terselindung daripada pandangan mata kita. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Dia dan geng-geng dia boleh lihat kita, kita tak dapat melihat dia. Makna tertutup. Maka namanya jin. Bagaimana pula dengan al-jannah? Kalau kita lihat kepada takrifan, pengertian yang diberikan oleh sarjana bahasa Arab, perkataan al-jannah itu merujuk kepada satu tempat yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan sehingga menutup tempat tersebut. Sekali kita lihat nampak tumbuh-tumbuhan sahaja, tak nampak ke bawah dia. Nak cerita beberapa perkara. Pertama, kesuburan tempat tersebut. Suburnya sampai tumbuh-tumbuhan di merata tempat. Yang kedua, kehidupan. Mana ada unsur kehidupan. Contoh kalau kita pergi padang pasir, pokok pun tak tumbuh, apa itu menunjukkan tidak ada kehidupan di situ. Yang ketiga, keindahan. Tengoklah tempat yang menghijau dengan tempat yang bangunan-bangunan banyak. Mana yang kita lebih tenang, mana yang lebih indah pada pandangan mata kita. Pastinya tempat yang menghijau dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi perkataan al-jannah itu membawa kepada kita beberapa pengertian. Yang pertama, kesuburan tempat. Ternyata dalam syurga nanti kita akan lihat banyak tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, kehidupan, unsur kehidupan. Dalam syurga itu ada kehidupan, ada life. Sebagaimana dalam neraka tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan tu bukan tak hidup. Dia hidup dalam neraka tapi dia tidak punya pilihan. Dia semuanya dalam keadaan terpaksa buat. Dalam syurga sepenuhnya pilihan dia. Tidak ada unsur paksaan, ni kehidupan, bebas. Dan yang ketiga, keindahan, kecantikan. Dan saya bimbang sebenarnya bila menceritakan tentang syurga ini, takut-takut gagal untuk menyampaikan gambaran keindahan syurga itu. Yang mana sepatutnya bila bicara tentang syurga ni, kita paling tidak pun tergambar tempat terindah kita pernah lihat. Paling tidak. Dan benda tu tak salah. Memang gambaran dalam Al-Quran, dalam hadis tentang syurga neraka ni, seolah-olah Allah Ta'ala nak hampirkan gambaran sebenar tu dalam minda kita. Seolah-olah kita pejam mata, kita boleh tergambar tempat tu. Sebagaimana hebatnya azab dalam neraka, maka begitu juga hebatnya nikmat dalam syurga. Jadi, kita nak cerita syurga kalau boleh sampai ke situ. Sampai kita dapat merasai, mengkhayalkan betapa indahnya syurga tersebut. Cuma kadang-kadang mungkin pemilihan perkataan yang tidak tepat, kata-kata yang tidak bersesuaian, tak sampai maksud keindahan itu. Cuma ringkasnya kalau kita nak tengok hebatnya syurga ini, kita tengok hadis ini. Hadis Qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang matanya tidak pernah melihat, telinganya tidak pernah mendengar, dan tidak terlintas dalam hati dia. Habis macam mana kita nak relate dengan apa yang kita bincang tentang syurga ni? Maknanya tuan-tuan, bila kita cerita tentang keindahan syurga, apa yang terbayang di fikiran kita itu sebenarnya belum hakikat syurga yang sebenar. Dia sekadar takribuz zihin, sekadar nak mendekatkan gambaran itu dalam minda, bukan gambaran yang sebenar. Syurga jauh menjangkaui lebih daripada itu. Maknanya yang kita fikir itu belum lagi syurga.
syurga lebih lagi daripada itu. Dan kita tak mampu fikir lebih pada itu. Sebab syurga ni perkara ghaib. Kita tak pernah melihat. Hanya orang yang melihat syurga itu, dia boleh membayangkan betapa indahnya syurga. Nabi diperlihatkan keindahan syurga. Dan Nabi menyampaikan dalam bentuk sifat-sifat syurga. Menceritakan tentang syurga yang sahabat sendiri pun tidak lihat syurga itu. Sekadar nak mendekatkan gambaran. Tidak pernah didengar. Mana apa yang tuan-tuan dengar ini belum dapat menggambarkan syurga yang sebenar. Dan apa yang terlintas dalam hati pun belum menggambarkan syurga yang sebenar. Ni hebat syurga ni tuan-tuan. Sebab itulah atas kerana keyakinan dapat syurga, manusia dia sanggup buat apa saja. Ada orang sanggup dia perhabis duit dia kerana nakkan syurga. Ada orang sanggup meletupkan diri dia kerana keyakinan dia dapat syurga. Maknanya syurga menjadi satu dorongan yang cukup besar. Patut kita bila kita kenang syurga ini, awal pagi menjadi satu keringanan untuk kita untuk bangun. Bukan sekadar solat subuh berjamaah, tapi boleh bangun qiyamul lail. Satu dorongan. Dengan kita kenangkan syurga, tangan terasa ringan nak memberi, nak bersedekah, nak infak. Bila kenangkan syurga, tak rasa bebanan puasa sunat itu. Ini syurga. Syurga bukan sesuatu yang sifatnya murah. Ataupun syurga ini nilai itu tidak ternilai. Syurga ni sesuatu yang tidak ternilai. Bayangkan kita nak sesuatu yang tidak ternilai ini, pastinya kita perlukan sesuatu yang usaha yang lebih, pengorbanan yang lebih untuk kita merebut sesuatu yang tidak ternilai ini. Mudah cerita tuan-tuan, kalau kita dijanjikan kita akan diberikan wang sekian-sekian. Kalau kita berjaya buat sekian-sekian, wang tu banyak, maka kita akan usaha sehabis usaha kita untuk buat agar kita dapat ganjaran tadi. Kalau orang tahu di situ ada emas dalam macam mana pun dia sanggup buat untuk nak dapatkan emas yang bernilai dan berharga tadi. Macam juga kita bila syurga itu menjadi satu yang bernilai pada diri kita, maka kita sanggup buat apa sahaja untuk nak dapatkan syurga tersebut. Baik. Jadi ayat hadis ini nak menggambarkan pada kita, kita tak mampu nak sifatkan syurga itu setepatnya. Tapi paling tidak kita nak hampirkan gambaran supaya kita cerita tentang syurga ni paling tidak nampak keindahan itu. Baik. Syurga tuan-tuan digelar sebagai Al-Fawzul Azim, kejayaan terbesar. Ya. Sebab yang kata berjaya ini apabila kaki kita menjejak masuk ke dalam syurga. Maka ketika itu kita berjaya, kita telah pun berjaya. Lagi mana tak masuk ke syurga tu, belum lagi layak kita gelar diri kita ini berjaya. Baik. Kemudian syurga ni tuan-tuan bukan sekadar ucapan, tetapi perlu dibuktikan dengan tindakan. Kalau kita tanya semua orang nak syurga. Yang orang tak baik pun nak syurga. Semua nak syurga. Tetapi malangnya sekadar ucapan tidak dibuktikan dengan tindakan. Justru biar rasa lari apa yang kita sebut dan apa yang kita buat. Kita tak mau jadi macam satu cerita. Cerita ni mungkin sekadar cerita benar ataupun tidak, wallahu a'lam. Tapi kita nak menampakkan hakikat. Ada orang dia bercakap lain, dia buat lain. Sebagaimana kisah seorang majikan, bos kepada kebun satu ladang itu ladang gandum. Jadi bos ni dia pesan kepada pekerjanya, dia kata esok kamu pergi beli benih dan kamu tanam benih gandum, kamu tanam gandum esok. Lalu esok pekerjanya pun pergi beli, tapi dia beli benih jagung dan dia tanam benih jagung. Bos dia nak gandum. Kemudian lepas hari itu, bos dia tanya, kamu dah buat dah? Dia kata dah buat. Apa yang kamu buat? Aku tanam benih jagung. Bos dia kata, aku nak jagung, awak gandum, bukan jagung. Dia kata, bos, mudah-mudahan benih jagung nanti dia akan mengeluarkan gandum yang subur. Ni pekerja dia kata, mudah-mudahan benih gandum yang aku beli nanti dia akan tumbuh, benih jagung yang aku beli, yang aku tanam tu akan menumbuhkan gandum yang subur. Jadi bos dia marah. Dia kata, kamu istilahnya tak reti ke kamu ni?
Kalau dah kamu tanam jagung, tumbuh jagung lah, takkan nak tumbuh gandum. Maka pekerja ni pun secara baiknya menegur tuannya, tuan, begitulah keadaan tuan selama ini. Yang tuan kata tuan nakkan syurga. Di mulut tuan ni tak lekang dengan syurga. Tetapi apa yang tuan buat tidak menggambarkan yang tuan itu nakkan syurga. Malah sebaliknya. Apa yang kita tuai, itulah hasilnya. Jadi tuan-tuan, syurga bukan sekadar ucapan, tetapi perlu dibuktikan dengan tindakan. Baik. Kemudian kita nak tengok sikit bagaimana hebatnya syurga ini. Kehebatan syurga ni tuan-tuan, sebelum nak cerita syurga, kita lihat bagaimana sambutan ahli syurga. Bagaimana malaikat menyambut kedatangan ahli syurga. Nak tunjuk kata hebatnya syurga itu, sampaikan sambutan. Yang nak masuk syurga pun diberi layanan yang cukup istimewa. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan apabila dibawa orang-orang yang bertakwa ke syurga secara kumpulan demi kumpulan, bawa ahli syurga group by group, bawa nak masuk syurga. Bila ahli syurga ini menuju ke syurga, mereka mendapati pintu syurga itu telah sedia terbuka. Nampak? Kan berbeza dengan neraka. Ahli neraka ni bila nak dilemparkan ke dalam neraka, sampai ke dekat tu baru dibuka pintu dia. Apa beza pintu tertutup dengan pintu terbuka? Tuan-tuan, kita lihatlah dalam kehidupan kita ini, bila pintu tu terbuka, mana itu tanda kita menyambut kedatangan. Menyambut kedatangan tetamu. Nak cerita, kita nak rasa diri kita ni memang disambut oleh, bila kita pergi ziarah, maknanya kita sampai tu pintu pagar dah terbuka dah. Dia bukan nak kena loceng, tekan loceng, buka, lepas tu tekan lagi. Yang tu makna seolah-olah dia tak mau menerima tetamu. Padahal kita bagi tahu dah 2-3 hari kat dia kita nak datang. Tapi bila sampai semua pintu dah terbuka, dah ada ruang untuk kita parking kereta, makna tu betul-betul dia mengalu-alukan kedatangan tetamu tersebut. Begitu juga ahli syurga. Ketika dibawa menuju ke syurga, pintu syurga telah sedia terbuka sebagai satu penghormatan kepada ahli syurga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Dan ketika itu penjaga-penjaga syurga berkata, sejahteralah kepada kamu semua. Masuk ke syurga, kamu akan hidup dengan sejahtera. Tibtum, berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin, masuk dan kekallah kamu di dalam syurga. Ini gambaran bagaimana alu-aluan, sambutan, penghormatan kepada penghuni syurga. Sebab syurga itu tempat yang paling istimewa. Siapa yang masuk tu pun orang yang istimewa. Orang yang istimewa. Baik. Kita tengok tentang penghuni syurga. Siapakah orang yang pertama masuk ke dalam syurga? Siapakah orang pertama yang masuk ke dalam syurga? Bersandarkan beberapa hadis yang sahih. Antaranya Nabi SAW bersabda, Ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku orang yang pertama mengetuk pintu syurga. Ini dah macam berlawanan daripada kita sebut tadi. Sebut awal tadi ahli syurga sampai dah terbuka dah. Nak cerita tuan-tuan, syurga belum lagi dihuni oleh sesiapa pun di kalangan penduduk di dunia, sehinggalah sampai masanya pada hari akhirat, barulah pintu syurga itu akan dibuka secara rasmi. Dan pintu syurga itu tidak akan dibuka melainkan setelah Nabi sampai ke pintu syurga tersebut. Maknanya tidak ada yang tinggal dalam syurga di kalangan penduduk dunia ini sekarang ini. Malah sampai hari akhirat, dan Nabi lah orang yang pertama masuk ke dalam
syurga. Bila Nabi sampai, pintu syurga dibuka, maka secara rasminya selepas itu barulah manusia-manusia yang lain, ahli syurga itu akan masuk ke dalam syurga. Nabi orang pertama dan diberi satu penghormatan. Kita tengok hadis yang kedua. Kata Nabi, ati babal jannah fa astaftih. Aku sampai ke pintu syurga, lalu aku minta supaya pintu itu dibuka. Fayaqulul khazin, man ant? Lalu penjaga syurga itu bertanya kepada aku, siapa kamu? Lalu aku berkata, Muhammad, akulah Muhammad. Maka penjaga syurga berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Sesungguhnya aku tidak dibenarkan membuka pintu syurga ini sebelum daripada kamu. Maknanya secara rasminya, bila Nabi sampai saja ke syurga, maka pintu syurga pun dibuka dan untuk dimasuki oleh manusia-manusia yang lain. Ini satu penghormatan dan kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iaitu Nabi. Kemudian siapa pula lepas Nabi? Lepas Nabi adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kitalah, mudah-mudahan kita salah seorang daripada yang masuk syurga itu insya-Allah. Lepas Nabi adalah umat baginda yang akan masuk ke dalam syurga. Ini satu penghormatan. Sebab dari susunan kita ni umat yang terakhir. Sepatutnya umat yang sebelumnya itu masuk syurga dulu. Tapi kemuliaan kepada Nabi dan juga kita umat Muhammad, kita dapat masuk syurga awal sebelum umat-umat yang lain. Berpandukan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Nahnul akhirun, al-awwalun yawmal qiyamah. Nahnu awwalun nas dukhulanil jannah. Kata Nabi, kita ni umat terakhir. Di sudut queue baris tu kita umat yang terakhir. Tetapi di akhirat segala-galanya kita orang yang pertama. Perbicaraan, dapat syafaat, semua kita dulu. Hatta kita jugalah orang yang pertama masuk ke dalam syurga. Umat yang pertama masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, paling tidak hadis ni bila kita baca, paling tidak kita merasakan kita ni sebenarnya istimewa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ia mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu umat Muhammad secara umum. Di kalangan umat Muhammad tu pula siapa yang paling awal selepas Nabi? Maka tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang pertama di kalangan umat Muhammad untuk masuk ke syurga selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersandarkan hadis ini, kata Nabi, atani Jibril fa arani babal jannah alladhi tadkhulu minhu ummati. Faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, wadattu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilaih. Faqala ar-rasul, ama innaka ya Abu Bakr awwalu man yadkhulul jannata min ummati. Kata Nabi, satu hari Jibril telah datang berjumpa aku, dan Jibril memperlihatkan pintu syurga yang akan dimasuki oleh umatku. Ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak situasi Nabi diperlihatkan syurga itu depan baginda. Makna Jibril datang, Jibril ditunjuk satu visual tentang syurga, dan kali ini Jibril datang, Jibril tunjuk pintu syurga yang akan dimasuki oleh kita semua umat Muhammad. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wadattu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilai. Wahai Rasulullah, aku amat bercita-cita, aku amat berharap kalaulah ketika itu aku ada bersamamu wahai Rasulullah, sehingga aku pun dapat lihat pintu tersebut. Tu harapan. Bila Nabi sebut begitu, Sayyidina Abu Bakar kata, kalaulah waktu tu aku pun ada di sisimu wahai Rasulullah, aku pun nak tengok juga pintu tu. Lalu kata Nabi SAW, manakala engkau wahai Abu Bakar awwalu man yadkhulul jannata min ummati,
Manakala engkau, wahai Abu Bakar, orang yang pertama yang akan masuk syurga di kalangan umatku. Ini satu pengiktirafan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian tuan-tuan, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada pula satu kumpulan yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ini pun satu kelebihan, satu kemuliaan yang tidak pernah diceritakan kemuliaan ini untuk umat-umat yang lain. Akan ada satu grup masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab maknanya dia telah menjangkaui atau melepasi satu keadaan yang paling sukar pada hari akhirat. Kita dah cerita dah tentang hisab, bagaimana sukar, lama dan terperincinya hari perbicaraan itu. Siapa yang tak kena bicara, makna dia melepasi keadaan yang paling sukar pada hari akhirat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulunna al-jannata min ummati 70,000 aw 700,000. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badr. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kata Nabi SAW, pasti akan masuk ke dalam syurga di kalangan umatku seramai 70,000 atau 700,000. Atau di sini kerana keraguan perawi tadi. Dia confuse, adakah 70,000 ke 700,000. Namun hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang angka itu adalah 70,000. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Mereka ni serentak masuk dalam syurga. Serentak, makna grup yang tanpa perbicaraan ni, mereka akan sampai serentak masuk syurga serentak bersama-sama. Wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri. Muka mereka umpama muka ataupun bulan purnama, bulan penuh itu, dari sudut keindahan dan cahaya. Ini orang yang cukup istimewa. Ambil angka 70,000 ni, rasa-rasa kita tak boleh mencelah. 70,000. Para sahabat sahaja ada lebih 100,000. Adakah kita ni lebih hebat daripada para sahabat? Tak kira lagi tabi'in. Tak kira lagi tabi'in. Tak kira lagi 3 kurun yang terbaik. Nabi sebut itu. Kurun pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau sebut 70,000 ni, rasa tipis untuk kita masuk dalam grup 70,000 ini. Tapi tuan-tuan, bila Nabi SAW, Nabi memahami. Nabi ni sentiasa berharap kalau boleh semua umat baginda ini terselamat daripada neraka dan masuk ke syurga. Kalau boleh semua masuk ke dalam syurga. Apa yang kita risau itu telah pun dirisaukan oleh Nabi SAW. Kita dengar pun, ke tuan-tuan tak rasa apa-apa sebut 70,000 tu. Macam sebut tu kota tu sikit sangat. Saya hak mengajak ni pun boleh cerita aja, nak masuk rasa tak layak. Nabi terlebih dahulu merasai keadaan itu. Buktinya dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, "U'titu 70,000 min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab." Ini sama. Kata Nabi, aku dikurniakan maknanya kota 70,000 di kalangan umatku yang masuk syurga tanpa hisab. Muka mereka umpama bulan purnama, hati mereka semua sama. Mana baik, orang yang baik-baik ni. Bayangkan di kalangan berbilion-bilion, puluhan bilion umat Muhammad ini, malah mungkin ratusan bilion umat Muhammad ni, 70,000 yang terpilih. Agak-agak mereka ni macam mana? Yang terbaik, yang paling baik. Nabi sebut,
hati mereka ni semua sama, serupa, makna paling baik. Kemudian kata Nabi ni yang penting, fastazattu rabbi, fastazattu rabbi, lalu aku minta tambah daripada Tuhanku. Yang ni penting. Aku minta tambah. Maknanya kerisauan kita itu juga menjadi kerisauan kepada Nabi SAW. Itu hebat Nabi ni. Sebelum kita fikir, awal-awal lagi Nabi dah minta pada Allah supaya ditambah 70,000 tu tak memadai, tak cukup. Lalu datanglah berita gembira kepada kita. Mungkin insya-Allah boleh mencelah dalam salah seorang ini. Kata Nabi, fazadani ma'a kulli wahidin 70,000. Lalu Allah tambah kota tu. Setiap seorang daripada 70,000 itu dapat pula 70,000 yang lain. Maknanya 70,000 darab 70,000 berapa tuan-tuan? 4 bilion lebih, betul tak? 4.9 bilion. 4.9 ataupun 5 bilion. 5 bilion tu adakah banyak? Tak banyak, sebab yang telah meninggal dunia tu agak-agak berapa bilion, tuan-tuan. Yang sedang hidup ni 2 bilion. Kita kira lagi kurun akan datang ni, habis generasi kita manusia baru, berapa bilion pula. Umat Islam makin lama makin berkembang. Nak kira sampai hari kiamat ni, berapa puluh tahun pula, ratus tahun pula. Maknanya masih lagi berisiko, tuan-tuan, untuk kita nak mencelah 4.9 itu. Tapi kita tak boleh putus asa. Kita berharap, berdoa pada Allah, mudah-mudahan salah seorang daripada 4.9 bilion ini adalah kita, insya-Allah. Kita gunakan kekuatan yang kita ada. Setiap orang dia berbeza dari sudut kekuatan ketaatan itu. Berbeza. Sebab tu nanti kita tengok dalam syurga, pintu-pintu syurga ni dia ada pengkhususannya. Ada pintu syurga untuk orang yang banyak solat. Ada pintu syurga untuk orang yang banyak bersedekah. Ada pintu syurga untuk orang banyak berpuasa. Nanti kita akan tengok. Kenapa ada pintu syurga untuk ibadat-ibadat begitu? Pengkhususan begitu. Kerana Allah Ta'ala meraihkan kemampuan manusia ini. Tak semua orang dia boleh perfect dalam semua hal. Hebat puasa sunatnya, hebat sedekahnya, hebat bacaan Qurannya. Tak semua orang mampu jadi begitu. Ada orang dia bab semayang sunat tak ada masalah. Tapi kalau bab nak bersedekah cukup berat. Ada orang boleh berpuasa, tetapi dalam masalah membaca Quran berat. Ada orang boleh baca Quran. Di masing-masing ada kekuatan, kelemahan masing-masing. Yang penting kita guna kekuatan yang kita ada tu bersungguh-sungguh, supaya kita nak jadikan ianya sebagai satu wasilah untuk kita dekat dengan Allah, sebagai satu jalan untuk kita dekat dengan Allah. Yang mampu untuk bersedekah, ambil kelebihan itu untuk kita banyak bersedekah, melebihi orang lain. Mudah-mudahan kita masuk, berjaya paling tidak untuk masuk dalam pintu sedekah itu. Yang mampu puasa sunat, saya jumpa orang yang ada puasa Nabi Daud sekarang ini. Shama yauman wa aftara yauman. Dia puasa hari ni, esok buka, lepas tu lusa puasa, esok buka. Saya masih jumpa hari ni ada orang puasa begitu. Setakat yang kita jumpa dia boleh istiqamah yang itu. Mungkinlah dalam keadaan uzur, mungkin dia buka dalam keadaan dia sakit. Tapi dalam keadaan biasa, dia boleh selang tu. Kita jangan kata buka sehari, puasa sehari. Hak Isnin Khamis tu pun tak tercapai. Hak esok pun kita belum ada niat lagi nak puasa. Dah ada niat dah pagi esok nak pergi makan dekat kafe. Maknanya tak ada niat. Tapi orang ni, mana tu kelebihan dia ada. Ya? Orang ni tak mampu, dia guna sungguh-sungguh. Kita pun sama. Ada hak orang boleh puasa sunat, silakan. Ada orang dia puasa pun tak larat, ni semua tak larat, tapi bab bersih surau bagi kat dia, bab kemas. Maka guna betul-betul. Setiap itu kita jadikan, sebab itulah sebutkan wa bataru ilaihil wasilah. Kita cari jalan, wasilah tu jalan. Apa jalan untuk kita sampai pada Allah. Masing-masing ada kekuatan tersendiri. Benda tu tak payah cerita dengan orang, tapi kita guna sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita masuk, kita jadi orang paling istimewa dalam bab tersebut, sehingga kita berjaya untuk
masuk sekali dalam golongan yang tidak kena dibicarakan ini. Baik. Kemudian di antara orang kaya dan orang fakir, siapa yang lebih cepat masuk ke dalam syurga? Sandarkan beberapa hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, Inna fuqara'al muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawmal qiyamah ilal jannati bi arba'ina kharifa. Sesungguhnya fakir miskin di kalangan orang muhajirin mendahului orang kaya di kalangan mereka selama 40 tahun bezanya. 40 tahun ni pun kita tak tahu adakah tahun itu merujuk kepada tahun dunia kita atau bagaimana. Tapi nak bagi tahu ada jaraknya antara fakir dengan orang kaya yang beriman. Sebab fakir miskin di kalangan muhajirin ni orang beriman, bertakwa. Begitu juga orang kaya di kalangan muhajirin ni kira yang kaya yang terbaik lah bandingkan kaya kita. Walaupun dia kaya yang terbaik pun masih jaraknya dengan orang fakir miskin terbaik itu 40 tahun terpisah. Yang ni tuan-tuan kita boleh fikir sendiri sebab kenapa jadi begitu, bukan kerana mereka tak layak masuk syurga, kerana pertanggungjawaban banyak. Bila pertanggungjawaban banyak, maka dalam perbicaraan itu lambatlah. Kecualilah yang kita kata orang yang masuk syurga tanpa hisap. Kalau yang masuk syurga tanpa hisap, mereka sekaligus masuk bersama-sama. Ni nak cerita orang yang melalui hisap tersebut, maka dia kena perbicaraan. Sebab itulah kita sambut nikmat Allah Ta'ala yang kita dapat itu dengan rasa tanggungjawab kita untuk memastikan kita dapat menjawab depan Allah amanah bagaimana kita menguruskan kurniaan Allah tadi. Yang bukan sekadar kita rasa kelebihan kita rasa ianya satu bonus. Tak, ianya ada satu kurniaan Tuhan yang dipertanggungjawabkan ke atas kita untuk menguruskannya, dan kita akan jawab pada hari akhirat kelak. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad, fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Ini lain pula. Nabi kata fakir miskin di kalangan orang muhajirin masuk ke syurga sebelum orang kaya di kalangan mereka dalam sela masa, jarak masa 500 tahun lamanya. Tadi 40 tahun, yang ni 500 tahun. Bagaimana kita nak serasikan antara dua hadis ini? Hadis tidak bercanggah, dia ada kaedah dia. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tazkirah, 40 tahun dan 500 tahun itu bagaimana? Kata Imam Al-Qurtubi, orang fakir yang paling akhir masuk ke syurga dan orang kaya yang paling cepat masuk ke syurga, bezanya 40 tahun. Maknanya dia ada jarak itu lengang sekejap. Orang fakir yang terakhir, orang kaya yang terawal masuk syurga, itu jarak 40 tahun. Manakala jarak antara orang fakir yang paling awal masuk syurga dengan orang yang kaya paling akhir masuk syurga 500 tahun. Maknanya proses nak masuk syurga tu beratus-ratus tahun lamanya. Tu tak cerita lagi, kita dah cerita dahulu di padang mahsyar 50,000 tahun lamanya. Itu bukan perbicaraan, itu menunggu perbicaraan. Kemudian kita lalu perbicaraan pula. Kemudian tuan-tuan, itulah supaya kita nampak betapa jauhnya perjalanan kita selepas ini. Perjalanan yang begitu jauh menuntut kita menyediakan bekalan yang secukupnya agar perjalanan tersebut jadi lancar sampai ke destinasi yang kita harapkan. Manakala dunia, perjalanan yang cukup sekejap, seketika, maka bekalan untuk kehidupan dunia pastinya tak sama bekalan untuk kehidupan akhirat. Yang akhirat itu kena ekstra, kena lebih, sebab di sana lebih lagi sukar dan perjalanan itu terlalu jauh. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok slide yang seterusnya.
berkaitan dengan syurga juga. Kita tentang orang yang masuk ke dalam syurga. Kita tengok penghuni syurga yang terakhir. Penghuni syurga yang terakhir. Ini juga hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Nabi SAW bersabda, penghuni syurga terakhir ini mana orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Manakala yang tinggal dalam neraka tu kira yang kekal dah, yang tak layak keluar daripada syurga. Yang layak inilah yang terakhir. Kata Nabi SAW, inni la'a'lamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhira ahli jannati dukhulan rajulun yakhruju minan nari kabwan fayaqulullah idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a fayaqulu idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a fayaqulu idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa asyrata amsalihha aw inna laka mithla asyrati amsalid dunya fayaqulu taskharu minni aw tadhaku minni wa antal malik falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuh wa kana yaqulu dzaka adna ahlil jannati manzilatan. Kita tengok. Kata Nabi, sesungguhnya aku amat mengenali orang yang terakhir keluar daripada neraka dan orang yang terakhir masuk dalam syurga. Makna Nabi diperlihatkan orang tu. Kata Nabi, aku amat mengenali. Makna kalau nak describe, Nabi boleh describe orang tu. Inni la'a'lam. Sungguh-sungguh aku kenal orang tu siapa. Siapa orang tu? Lelaki. Seorang lelaki. Rajulun. Lelaki. Maknanya takut siapa lelaki tu, tuan-tuan. Siapa lelaki. Kita duk ingat orang. Walaiyazubillah. Yang terakhir. Makna tak usah cerita lah lama mana nak kena dalam neraka tu. Dia yang terakhir. Rajulun, kata Nabi, seorang lelaki yang keluar daripada syurga secara merangkak. Tak boleh berdiri lah. Dahsyat. Kena azab dalam neraka. Bila dibawa keluar, tak boleh berdiri. Jalan merangkak. Hadis ni, dia tidak cerita keseluruhannya, tapi nak cerita bagaimana ganjaran atau syurga yang terakhir untuk orang yang terakhir. Ada hadis yang lain, dalam keadaan begitu, Allah Ta'ala mandikan dia ke dalam sungai, lalu tumbuh semula tubuh badan dia, kembali normal. Baik. Bila dia keluar begitu dalam keadaan merangkak, dalam hadis lain, keluar dalam keadaan seperti arang. Arang, makna hitam melegang. Kemudian Allah kata pada dia, pergilah masuk syurga. Idhhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk ke dalam syurga. Lalu dia pergi sambil dia berkhayal bahawa syurga telah penuh. Ya? Dia dalam keadaan dia berjalan tu, dia orang terakhir. Mana lepas tu tak ada dah yang orang akan masuk syurga. Maka biasa orang terakhir ni untuk tempat hebat-hebat memang tak ada tempat dah. Habis dah tempat tu dia. Last. Maka dia bila terima perintah Allah tu, dalam keadaan berjalan tu, dia sempat lagi berkhayal syurga tu penuh. Kemudian dia kata, ya Allah, aku mendapati. Tengok hadis ni. Padahal lah yang lah kali masuk syurga. Dan lagi tu, dia kata tu, padahal dia tak tengok lagi syurga tu. Sempat lagi, dia kata, ya Allah, aku mendapati syurga tu penuh. Padahal dia tak masuk lagi. Ni orang yang terakhir masuk dalam syurga. Masa tu, dan lagi dia cakap, dia tengok, padahal dia tak tengok. Tapi ketika ni rahmat Allah dah beri pada dia untuk dia masuk dalam syurga. Allah kata kepada dia, pergi, masuk ke dalam syurga. Kali kedua. Dia pun sama, bila kali kedua dia pun bergerak. Dalam keadaan berjalan tu dia kata, memang tak ada tempat dah, aku pergi saja ni, tak ada apa dah. Maka dia pun kata, ya Allah, aku mendapati syurga dah penuh. Sekali lagi. Aku mendapati, makna aku dah masuk tengok syurga tu penuh dah, tak ada tempat dah. Kali ketiga Allah kata, pergi, masuklah kamu ke dalam syurga.
yang syurga kamu itu menyamai 10 kali ganda dunia. Syurga bagi kamu itu menyamai 10 kali ganda dunia. Tuan-tuan bayangkan macam mana perasaan. Dia dah lah orang lah. Tiba-tiba Allah kata, pergilah masuk syurga kamu yang 10 kali ganda besar dunia dia. Dia rasa macam satu, macam Allah Ta'ala perli dia lah. Mentang-mentang lah kan. Macam kita orang main kenduri, lah dah habis. Semua dia pun lah, kita kata apilah perhabis apa yang ada. Memang tak ada apa dah nak perhabis. Makanan pun dah habis dah. Jadi sekadar kita perli dia lah kan. Hang main lewat ni, perhabis lah apa yang ada. Tak ada apa dah pun. Maka dia terasa begitu. Bila Allah kata pergilah masuk syurga yang bagi kamu 10 kali ganda dunia. Dia kata ataskharubi wa antal malik. Ya Allah, adakah engkau memperkecilkan aku sedangkan engkau Tuhan yang maha berkuasa? Maknanya janganlah, aku tahulah aku orang lah. Ya Allah, aku tahu aku orang terakhir. Janganlah sampai begitu kan. Kata masuk syurga 10 kali ganda dunia, aku tak layak pun. Nak dapat secebis pun tak layak. Seolah begitulah. Nak cerita kita dengar pun kita senyum. Hakikatnya Nabi pun senyum. Bukan Nabi senyum, Nabi ketawa. Nabi bila cerita hadis ni, Nabi ketawa. Kata Ibn Mas'ud, aku melihat Nabi ketawa sehingga nampak gusi baginda. Nabi buka mulut sampai nampak gusi. Dan Nabi kata, zaka man adna manzilatin. Itulah syurga yang paling rendah darjatnya dalam syurga. Itu darjat syurga yang paling rendah. Bayangkan tuan-tuan, darjat syurga yang paling rendah. Macam tu kedudukannya. 10 kali ganda bumi ni. Kita dah tak boleh bayang dah. Memang tak mampu kita nak bayangkan. Betul tak tuan-tuan? Hak yang ada ni pun tak habis kita pi. Cuma tak bolehlah kita kata maknanya 10 kali ganda dunia ni nak buat apa kita kata. Hak kecil ni pun dah kira tak habis dah, ni 10 kali ganda dah. Akhirat dia hukum dia lain. Dalam syurga cerita dia lain. Apa yang kita nak dapat, ke mana kita nak pergi sampai. Dia tidak ada batasan fizik, metafizik, apa semua tu tidak ada dalam syurga. Dia hanya ma tashtahihil anfus. Itu formula dia ahli syurga. Ma tashtahihil anfus, apa yang hati nak. Tuan-tuan nak apa? Nak ada sampai. Tu syurga. Kemuncak kepada kurniaan Allah daripada kesabaran kita di dunia ni. Sabar apa? Sabar dalam kita mentaati perintah Allah. Sabar kita berdepan dengan larangan-larangan yang Allah tegah supaya kita tak buat. Sabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya luar biasa. Kalau kita tengok ganjaran dalam syurga, tak ada sebab untuk kita tak boleh sabar dengan apa yang Allah tentukan di dunia. Tak ada sebab. Sebab yang Allah nak bagi di syurga ni melampaui daripada apa yang kita buat di dunia ni. Terlalu tinggi, terlalu tak langsung tak dapat nak dijadikan ukuran dengan apa yang. Justru tuan-tuan, bila kita bicarakan tentang syurga, paling tidak dia memberikan kita kekuatan untuk bersabar, taat pada Allah semasa hidup kita di dunia. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Baik. Kemudian tuan-tuan, mungkin ada yang akan bertanya, kita pernah mendengar ada orang yang masuk syurga sebelum hari kiamat. Ya? Ada kisah-kisah yang telah masuk dalam syurga sebelum hari kiamat. Antaranya ialah Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ataupun Hawa. Mereka ini asalnya tinggal dalam syurga. Cuma dikeluarkan dan diturunkan ke bumi ini. Kerana sebab musabab sahaja godaan syaitan itu iblis. Sebab memang matlamat awalnya ketika Allah ciptakan Nabi Adam itu, Allah dah sebut dah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan khalifah untuk ard, untuk bumi. Cuma sebab nak diturunkan tu kita tak tahu. Maka Allah jadikan sebab tadi ni sebagai sebab untuk diturunkan ke bumi. Lepas tu tidak ada. Tuan-tuan, ada perbahasan ulama tafsir. Kita jangan cepat melatah bila kita mendengar. Ada orang mungkin berkata,
syurga ataupun tempat yang dihuni oleh Adam dan Hawa itu bukan syurga yang ke akhirat itu. Syurga yang dihuni atau al-jannah yang dihuni oleh Nabi Adam dan Hawa itu bukan al-jannah yang di akhirat itu. Al-jannah di situ merujuk kepada satu tempat yang indah di atas muka bumi ini, tempat yang cukup cantik sesuai perkataan jannah. Disitulah duduknya Adam dan Hawa sebelum dikeluarkan daripada tempat tersebut. Ini kalau kita baca tafsir, kita akan jumpa ada yang berpandangan sedemikian. Walaupun majoriti mufassirun di tafsir mengatakan al-jannah di situ adalah syurga pada hari akhirat. Baik. Nabi SAW pernah diperlihatkan syurga, malah pernah masuk ke dalam syurga pun. Peristiwa Mi'raj, Isra' dan Mi'raj, dua peristiwa. Perjalanan darat, perjalanan langit, naik ke langit. Mi'raj, naik ke langit. Sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi diperlihatkan syurga. Bagaimana rupa syurga yang indah itu. Kita tak kata syurga itu di langit. Sebab para ulama telah pandangan yang paling selamat adalah tawakuf. Kita tidak tentukan lokasi syurga itu sebagaimana kita tak tentukan lokasi neraka. Sebab memang di mana tempat pun Nabi telah diperlihatkan syurga. Bukan sekadar di langit, di bumi sekalipun Nabi pernah diperlihatkan syurga depan baginda. Berarti kuasa Allah Ta'ala untuk memperlihatkan syurga di mana sahaja, termasuklah di Sidratul Muntaha. Jadi tak tahu di mana. Cuma Nabi pernah masuk dan Nabi melihat bagaimana, nanti kita akan tengok binaan syurga itu. Begitu juga tuan-tuan, orang yang mati syahid. Orang mati syahid ini ada dalil yang sahih. Yang mana orang yang mati syahid ini, roh mereka itu diletakkan di atas seekor burung yang berwarna hijau. Kalau kita tengok hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim, fi jawfi tayrin khudr. Roh orang yang mati syahid diletakkan di atas burung yang berwarna hijau, yang burung ini tinggal tergantung di bawah arash. Bawah arash. Dan burung ini boleh terbang masuk ke syurga dan keluar sesuka hati. Maknanya bila-bila masa. Cuma dia tak boleh tinggal dalam syurga. Belum masanya tinggal, cuma masuk bersia-sia, tengok indah, keluar balik. Baik. Kemudian diceritakan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang mati syahid ini. Ini nikmat awal yang Allah bagi. Bayangkan kemuliaan. Belum sempat masanya mereka dah boleh masuk keluar syurga, cuma belum boleh menetap. Baik. Allah bertanya kepada mereka, hal tashtahuna syai'an? Ada lagi tak yang kamu nak? Tanya pada orang mati syahid ni, ada lagi tak ganjaran yang kamu nak selain daripada apa yang kamu dapat sekarang ni? Mereka kata, ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na. Apa lagi yang kami nak? Apa yang kami dapat sekarang ni pun dah cukup istimewa, sebab kami boleh masuk keluar syurga bila-bila masa kami nak. Dengan burung tadi, dia tak boleh menetap saja. Bila ditanya sebanyak 3 kali, akhirnya mereka berkata, andai kata dibolehkan, kami berharap supaya roh kami dikembalikan kepada jasad, dan kami sekali lagi syahid di dunia, supaya kami mendapat balasan yang lebih lagi daripada ini. Manakala boleh, Allah tanya beberapa kali sampai mereka kata, ya Allah, kalau diizinkan supaya roh kami ini masukkan ke dalam jasad kami, kami kembali ke dunia dan mati syahid sekali lagi. Nak cerita kehebatan orang yang mati syahid. Baik. Dan mereka ini diberikan kelebihan tersebut. Itu antara yang telah masuk ke dalam syurga, cuma mereka belum menetap dalam syurga tersebut. Baik. Ada satu kisah
Nabi Ilyas, tuan-tuan ingat kan? Nabi yang dia bukan mati dalam syurga. Tidak. Kalau kita tengok dalam hadis yang sahih, dia mati di langit, tidak di dalam syurga. Nabi Ilyas, tuan-tuan balik semak semula, ada salah seorang Nabi itu dia mati di langit yang keberapa, tapi tidak dalam syurga, pun belum masuk syurga. Sebab ada dalil yang tidak sahih, kononnya dia masuk syurga tak mau keluar, akhirnya dia terus menetap dalam syurga, mati dan menetap dalam syurga. Dalil yang sahih mengatakan dia tidak mati dalam syurga, tapi mati di langit. Saya tak ingat langit yang keberapa. Baik. Orang beriman juga diperlihatkan syurga, cuma tak masuk syurga saja. Bila dalam alam barzakh, di alam kubur, tuan-tuan. Ini seawal itu kita diberi ganjaran melihat syurga. Walaupun syurga bukan duduk di alam tu, tetapi sebagai satu hiburan, sebagai satu kurniaan awal melihat syurga. Melihat syurga tu satu nikmat, tuan-tuan. Melihat syurga tu satu nikmat dah, belum lagi dapat masuk dalam syurga tu. Ini berpandukan hadis yang sahih. Nabi kata, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Seseorang daripada kamu apabila dia mati, Allah akan memperlihatkan tempatnya pagi dan petang di alam barzakh itu, tempatnya di akhirat. Kalau dia ahli syurga, maka pagi Allah akan tunjukkan syurga, petang Allah tunjuk syurga. Tuan bayang macam mana seronoknya dan tidak sabarnya penghuni kubur yang beriman itu untuk masuk dalam syurga. Pagi tunjuk, petang tunjuk. Sampaikan kita dah baca satu hadis hari itu, sampaikan penghuni kubur ini, alam barzakh ni yang beriman, mereka akan minta pada Allah, ya Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Bila dah tunjuk pagi, tunjuk petang, sampai mereka kata, ya Allah percepatkan kiamat. Mana bagi cepat hancur alam ni, pindah segera ke akhirat, supaya mereka dapat bukan sekadar lihat, mereka boleh masuk dalam syurga tu. Itu tak apalah yang beriman, ahli syurga. Wa in kana min ahli nar, bagi yang ahli neraka, sama juga akan diperlihatkan di alam barzakhnya itu, pagi dan petang, neraka yang bakal jadi tempat tinggalnya pada hari akhir. Bayangkan pagi tunjuk, petang tunjuk, neraka tempat yang cukup dahsyat. Kita tak mampu nak gambarkan kedahsyatan neraka itu. Tak mampu. Dahsyat dan amat dahsyat. Sebab itu dalam hadis juga ceritakan, orang yang berdosa, orang yang kena azab di alam barzakh, walaupun dia kena azab dengan teruk, pada masa yang sama dia berdoa, minta pada Allah, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Tuhan, janganlah engkau, ataupun wahai Tuhan, engkau cancelkan hari kiamat itu. Tak payahlah hari kiamat ni, cukup dengan alam barzakh. Padahal kena azab tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia tengok hak yang dia kena azab dengan visual neraka tu tak setanding. Hak dalam tu lagi dahsyat. Daripada dia kena dalam tu, bagus dia kena yang dekat alam barzakh saja. Sebab tu dia kata, la tuqim. Ya Allah, tak payah hari kiamat ni. Cukup dengan apa yang kami dapat sekarang ni. Cukup dengan ni sudah. Ni bila siang, pagi dan petang, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada ahlul kubur itu tentang syurga mereka. Syurga ataupun neraka yang menjadi tempat tinggal mereka.